Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna minar rasyidin. Amin. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatul mu'minin, a'azzakumullah, uhibbukum fillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Diberi oleh Allah Ta'ala peluang dan kesempatan kita duduk dalam majlis ilmu. Ikhwatul iman, kerana kita tambah satu minggu di sini, iaitu dicadangkan kita membaca tafsir Juz'u Amma. Maknanya yang lagi satu, itu baru kita baca buku akidah kita. Tetapi ikhwatul iman, sebelum kita melihat kepada tafsir kepada Juz'u Amma, kita cuba mendengar satu hadis daripada Abdullah bin Abbas. Hadis ini riwayat daripada Imam Tirmizi. Hadis ini adalah hadisnya hasan sahih, iaitu Nabi ada bagi ingat kepada kita tentang masalah Al-Quran. Masalah Al-Quran, Fadilatul Quran. Quran ini ada fadail, saya tak payah huraikan. Sebab apa? Sebab sebagai mukmin, sebagai muslim, kita telah mengetahui tentang fadailul Quran. Quran itu adalah fadail. Quran itu adalah yahdi lillati hiya aqwam. Dia penunjuk ke jalan kebenaran, tak perlu dihuraikan lagi. Kalau ada muslim yang meragui Quran itu yahdi, memberi petunjuk, maka keluarlah dia daripada wilayah iman. Dia sedang berada dalam wilayah yang kafir. Quran itu adalah syifa dan rahmah, tak perlu dihuraikan. Ayat begitu besar, hak tu kita tanya bomo pun dia tahu. Kalau kita tak tahu, malang. Betul-betul malang. Quran itu sebagai kita punya manhaj hidup pun tak perlu kita huraikan lagi. Tetapi apa yang perlu kita hurai? Yang pertama, kita tidak boleh pandai-pandai menafsirkan ayat Al-Quran. Itu mesti dihurai. Quran itu ada fadilat. Saya rasa boleh dikatakan ijma' di kalangan ummah bersetuju. Ada fadilat. Ada orang dia sakit kepala, dia letak tangan di kepala, dia baca la yusadda'una anha wa la yunzifun. Dia tengok maksud dia itu dalam terjemahan, maksud dia la yusadda'una anha wa la yunzifun. Itu cerita ahli syurga, bila masuk syurga pening pun tak ada, sakit kepala pun tak ada. Oh, kerana disebut perkataan sakit kepala, dia pun pakai untuk sakit kepala. Artinya dia sedang mencari syifa dengan Al-Quran. Tak perlu kita huraikan, tak perlu kita hurai. Anjing ligan dia, tabbat yada abi lahabin wa tab, lam tara kaifa fa'ala rabb. Rasanya bukan anjing tu tak mau gigit dia, anjing tu terkejut. Hang baca Quran ke aku? Itu tak perlu saya huraikan. Tetapi ada beberapa perkara yang perlu kita huraikan. Kita tersalah dengan Al-Quran, iaitu yang pertama, kita sendiri memberi terjemahan dan tafsiran kepada Al-Quran. Ini adalah salah. Iaitu hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala fil Quran bighairi ilmin falyatabawa maq'adahu minan nar. Hadis ini hadis hasan
sahih riwayat At-Tirmizi. Hadis ini boleh masuk gelanggang sebagai hujjah. Nabi kata, man qala fil Quran, siapa yang bercakap tentang Al-Quran bi ghairi ilmin, tanpa ada ilmu. Siapa bercakap tentang Quran tanpa ada ilmu. Dalam satu riwayat lain dikatakan bi ra'yihi, tapi riwayat ini bi ghairi ilmin, dia pun tidak ada ilmu. Apa maksud ayat itu? Dia pun tidak ada ilmu di sisi para mufassir, apa huraiannya, apa terjemahannya. Dia pun tidak ada ilmu dari segi dirayah, ilmu segi bahasa, dia pun tidak ada. Tapi dia baca, dia cuba olah, dia cuba tafsir. Kalau begitu halnya, falyatabawa maq'adahu minan nar. Ketika dia memberi tafsiran tanpa ilmu tentang satu ayat Quran, ketika itu juga satu tempat duduk dalam neraka sudah ada untuk dia. Kenapa? Kerana Quran ini adalah wahyu. Tak ada siapa boleh menterjemahkan wahyu Allah. Allah sendiri yang berhak menterjemahkan kalam dia. Yang kedua, orang yang Allah bagi izin sahaja, dialah sahaja boleh menterjemahkan kalam Allah. Sebab apa? Sebab kita telah sepakat dalam akidah Ahli Sunnah, Quran bukan makhluk. Kalam Allah bukan makhluk. Dia kalam Allah. Jadi kalau kalam Allah bukan makhluk, jadi makhluk mana yang berani tafsir ni? Siapa kita nak tafsir ayat-ayat Quran ni? Kita dengan ayat Quran dikatakan innama qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasul. Orang beriman bila diajak kepada perkataan Allah dan Rasul, bukan dia menafsirkan, hanya perkataan dia sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Itu mukmin. Sebab kita tak boleh tafsir kalam Allah. Dia adalah wahyu. Siapa boleh tafsir wahyu? Maka itu perlu diberi penjelasan supaya kaum muslimin bila membaca ayat-ayat Allah, dia tak masukkan hawa nafsu. Bukan kita. Akai Nabi sahaja tak boleh dipakai dalam menafsirkan ayat Allah. Tak boleh. Nabi kena tafsir apa yang Allah sampaikan sahaja. Titik. Karena itu Allah bagi pendekasan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa. Tengok disiplin ayat. Muhammad itu kalau dia bercakap tentang wahyu, tidak melibatkan hawa nafsu. Tak boleh pakai nafsu dia. Tak. Kalaulah otak orang boleh pakai, otak Nabi lah nombor satu. Otak kita tak boleh pakai. Otak Nabi nombor satu. Pun demikian, dalam hal wahyu, tak boleh. Maaf Muhammad, tidak boleh. Kau itu Rasul, penyampai. Maka Allah kata, allamahu syadidul quwa. Kami hantar satu makhluk kami yang syadidul quwa, yang sangat kuat ingatan dia untuk sampaikan apa maksud kami dengan wahyu itu, iaitu Jibril alaihi salam. Jadi kerana itu, yang paling kita takut dalam dunia tafsir itu ialah andai-andaian. Mengandaikan, sangat kita bimbang. Kerana satu tempat duduk dalam neraka untuk orang sedemikian. Dalam satu lagi hadis daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, hadis ini juga riwayat Imam Tirmizi. At-Tirmizi menyatakan hadis ini sebagai hadis hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, ittaqul haditha anni illa ma amiltum faman kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar wa man qala fil Qur'an bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Masya-Allah. Nabi bagi ingat. Nabi kata ittaqul haditha anni illa ma alimtum. Nabi kata kamu semua kena takut bila kamu dengar sesuatu berita daripada aku, kecuali apa yang kamu tahu itu memang daripada aku. Itu kamu ambil. Tengok, Nabi sudah bagi ingat. Kamu kena takut. Bila orang baca hadis, kamu kena takut. Kamu kena ambil apa sahaja
yang kamu tahu, illa ma amiltum, apa yang kamu tahu benar, betul daripada aku, terima. Yang tak boleh dibuktikan benar, jangan terima. Takut Nabi kata, ittaqu al-hadithu anni, takutlah hadis daripada aku. Maksud dia apa? Orang duk bercakap Nabi kata, Nabi kata, Nabi kata, Nabi bersabda, Nabi kata. Ini memang ada hadis, ini memang ada hadis. Sampai bubuk suara pun ada hadis. Main bantai ikut dan daya. Ittaqul haditha anni illa ma amiltum. Kenapa? Faman kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang dengan sengaja ia berbohong pada aku, barang siapa dengan sengaja dia menyampaikan sesuatu yang datang dari diri dia tapi dia tukar nama, dia kata aku kata, sesiapa buat demikian ataupun dia tak tahu mai daripada mana cerita tu, orang kata kat dia Nabi kata, dia pun kata Nabi kata, sebenarnya Nabi tak kata. Siapa demikianlah rentak nada, irama dan udara persembahan dia kepada orang sesuatu cerita daripada Nabi, maka dia kena ingat, falyatabawa maq'adahu minan nar. Di saat dia bercerita itu sudah ada tempat duduk dalam neraka untuk dia. Reserve satu tempat, tulis nama dia, dia akan dibakar di atas kerusi ini dalam neraka. Masya Allah. Nabi bersabda, wa man qala fil Quran bi ra'yihi, siapa bercakap tentang Quran dengan akal dia, dengan pandangan dia, bukan dengan ilmu, falyatabawa maq'adahu minan nar, juga ada tempat duduk dalam neraka untuk dia. Ini ikhwatul iman Nabi sampaikan kepada kita. Juga dalam riwayat lain daripada Jundub bin Abdullah, juga hadis Imam Tirmizi, Nabi menyatakan, man qala fil Quran bi ra'yihi fa asaba faqad akhta. Siapa bercakap tentang Al-Quran, dia tak tahu ilmu apa. Kadang-kadang dia nak tahu ayat tu, dia ikut terjemahan Melayu je. Kalimah Arab di atas pun dia tak tahu apa asal kalimah itu. Kata terbitannya apa pun dia tak tahu. Dia bantai je. Ikut dan dia bantai. Katalah masa dia bantai itu fa asaba, betul. Betul, memang itu maksud Nabi dan memang itu ada dalam hadis sahih. Tapi dia bantai aja, kebetulan pergi kena. Nabi kata apa? Faqad akhta. Tetap kira salah, dia berdosa besar di hadapan Allah, tempat duduk dalam neraka tetap ada dekat dia. Masya Allah. Kenapa ini semua ada, ikhwatul iman? Inilah nama dia, wahyu Allah. Allah memelihara. Allah turunkan wahyu dan Allah pelihara wahyu itu. Kerana itu tugas kita ini, apa tugas kita? Menyampaikan seperti yang telah disampaikan. Jangan ubah. Jangan ubah. Ada orang bagi petua, kalau dapat laki ketegak, dapat bini ketegak, dapat anak ketegak, masa dia tidur malam, buih tang kepala dia. Katakan kepada dia, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Buih. Buatlah 3 kali, malam besok pun buat, insya-Allah laki tu dengar cakap. Tapi ada syarat dia. Syarat yang pertama, dia jangan buka mata. Dia buka mata kena penendang lagi. Jangan bagi dia buka mata. Syarat yang kedua, bila sampai pada perkataan fattabi'uni, ingat kata ikut aku. Pasal memang ayat itu maksud dia fattabi'uni, ikut aku. Maka katakanlah fattabi'uni, lintah dalam hati. Kalau bini kita tengah tidur, fattabi'uni, ikut aku, yuhibbukumullah, pasti kau dikasihi oleh Allah. Ini benar-benar satu amalan yang meludah agama. Amalan itu total berdosa besar, total syirik kepada Allah, mengubah semua makna Al-Quran. Kenapa? Setiap isi Al-Quran itu ada maksud dia di sisi wahyu. Macam mana kita nak ubah? Macam mana kita nak kata fattabi'uni itu ikut kita, sedangkan ayat itu turun kita pun tak ada lagi. Kita pun tak ada lagi ayat itu turun. Macam mana ayat itu maksud ikut kita? Kalau saya nak bagi sahabat dengar cakap saya kan, saya pun qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, saya kena ingat dalam hati, dia kena ikut saya, betul saya buat.
Macam mana saya boleh baca sedangkan ayat itu turun saya pun tak ada lagi? Ayat itu turun 1500 tahun sudah. Bagaimana kita boleh ubah makna fattabi'uni itu kita, sedangkan dalam ilmu tafsir fattabi'uni itu adalah Muhammad, ikut Muhammad. Kita sudah jadi rasul bila kita ubah makna. Ini nama dia penyimpangan batil yang merosakkan makna dan merosakkan akidah. Tapi dia telah menjadi amalan. Kadang-kadang yang bagi amalan ni ustaz pula. Kadang-kadang yang bagi amalan ni ustazah lagi bagi amalan ni. Hujah dia satu saja. Tak apa baca Quran, apa salahnya? Subhanallah. Ini nama dia telah menafsirkan makna Al-Quran menggunakan akal. Kita Muslim, kita ada masalah, kita berdoa kepada Allah, kita baca doa. Dalam doa kita sebut nama orang. Nabi sebut nama ibu kepada Abu Hurairah. Nabi sebut, Abu Hurairah datang, ya Rasulullah, aku dah masuk Islam, mak aku tak masuk Islam, tolong aku ya Rasulullah. Takkan aku seorang dapat hidayah Allah, mak aku tak dapat hidayah Allah. Nabi dengar terus, Nabi tadah tangan. Nabi kata, Allahumma hadi ummi Abi Hurairah. Allahumma hadi ummi Abi Hurairah. Ya Allah, hidayahkan mak Abi Hurairah. Hidayahkan mak Abi Hurairah. Abi Hurairah balik rumah. Dia terkejut, dia tengok mak dia pakai putih. Dia kata kat mak dia, apa pasal? Mak dia kata, aku memikirkan apa yang hang cerita tentang Muhammad dan hati aku tak mampu menolak kebenaran itu. Masukkanlah aku ke dalam agama Muhammad. Ya, tak ada pimbuih kepala mak dia, kepala bapak dia pun tak boleh. Kita pula nak ubah hati orang kena hembus. Ini satu penyelewengan, seleweng. Tapi dari segi akal tak nampaklah seleweng, kerana akal ini sangat bersesuaian. Akal ini salah satu jalan yang iblis pakai untuk merosakkan manusia. Karena itu Ali bin Abi Talib menyatakan, kalaulah laukana din bi ra'yi, kalaulah agama itu dengan akal, nescaya ketika kita pakai khuf, sapu di bawah lebih baik daripada sapu di atas. Tetapi agama itu wahyu Allah. Nak dakwa agama lebih-lebih dalam beberapa bab akidah, ibadah, tafsir, hadis, tak boleh pakai akal. Mesti melihat. Pasal itu ulama hadis, ulama usul, ulama ulumul Quran menggunakan kaedah apa dia? Menafsirkan ayat Quran dengan zahir ayat lebih baik daripada mentakwilkan ayat. Ayat itu datang dengan wajah zahir, kita pakai secara zahir, itu lebih baik daripada kita duk cari apa maksud ayat ini sedangkan kita tidak ada ilmu. Karena itu disiplin ahli sunnah apabila jadi ikhtilaf di kalangan ummah, dia kena farudduhu ilallah war rasul, kembali kepada nas yang zahir. Nas zahir kata lagu mana, kita kena beriman seperti itu. Karena itu ikhwatul iman, kita tidak ada jalan nak tafsirkan ayat-ayat Allah, melainkan kita kena kembali kepada cara Rasulullah. Pasal itu simbol ahlu sunnah ni apa dia? Simbol dia, ahlu sunnah ni punya lambang, kesepakatan ahlu sunnah ialah ahlu sunnah nak memahami Al-Quran dan sunnah seperti para sahabat, bukan seperti kita. Dipelajari Al-Quran dan sunnah ala fahmi as-sahabah, cara sahabat. Macam mana sahabat tahu ayat itu? Kalau ada diriwayatkan daripada sahabat, wa imma seorang sahabat pun kita terima. Tapi kalau tak ada, kalau tidak ada para sahabat riwayatkan benda itu, tak boleh terima. Tak boleh terima. Kerana itu perkara yang bila kita belajar ilmu tafsir ini, perkara yang paling kita susah nak bagi penjelasan kepada orang ialah makna riwayat-riwayat Israiliyat. Susah kita nak bagi terjemahan. Pasal para ulama silam pun susah. Ada riwayat Israiliyat kita buang, tak pakai. Ada riwayat Israiliyat yang kita mendiamkan diri. Ada yang kita terima. Ada yang kita terima. Macam semalam kita bacakan cerita daripada Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih, dia menterjemahkan ayat fatalaqa adamu min rabbih kalimatin. Apa makna kalimatin?
Wahab bin Munabbih kata kalimatin itu ialah al-istighfar wa du'a. Nabi Adam berjumpa dengan kalimah istighfar dan doa, maka Allah terima taubat dia dengan istighfar dan doa. Sedangkan riwayat Wahab bin Munabbih itu dikatakan riwayat Ahlul Kitab Israiliyat, tetapi itu yang diterima kerana dia akhirnya masuk Islam, dia tidak berbohong. Tetapi ada yang riwayat-riwayat yang mereka tak masuk Islam, tapi mereka cerita tentang Sulaiman, mereka cerita tentang Yusuf, mereka cerita tentang Musa, mereka cerita. Tetapi para ulama mendiamkan diri. Itu susah. Macam hari ni kan, kita kalau nak cerita tentang Nabi Adam alaihissalam, nak cerita Nabi Adam, kita nak kata Nabi Adam tu ada 2 orang anak. Susah. Kita kena sebut juga Habil dengan Qabil. Tapi kita tak jumpa riwayat yang sahih. Anak Nabi Adam nama Habil, anak dia nama Qabil. Tak ada. Tapi bila kita cerita ke orang, kalau tak sebut lagu tu, dia jadi macam Nabi Adam lain. Mana punya Adam ni? Kita kata Adam ada 2 orang anak jantan. Seorang dengar kata, seorang tak dengar kata. Dia duk bayang ni Nabi mana punya Adam ni? Tapi kalau kita kata Habil dengan Qabil, baru dia nampak Adam dan Hawa. Itu di antara Israiliyat yang dah jadi daging darah. Susah kita nak terang pada orang kedudukan iblis. Iblis adalah iblis. Sebab Israiliyat yang ditolaknya ialah apa dia? Iblis asal daripada malaikat. Dia guru malaikat. Yang ni kena tolak total. Ini Israiliyat yang bohong, yang mencemarkan para malaikat. Kata orang seberang, mana bisa Pak? Mana bisa? Tetapi susah. Kita nak terang dekat orang tu, dia jadi susah. Dia jadi parah kita nak terang. Sukar. Cerita Nabi Adam yang ditolak oleh para ulama. Bahkan kata para ulama haram, berdosa kalau kita terima. Iaitu kisah kononnya Nabi Adam beristighfar kepada Allah. Kemudian dia tengok ke kaki arash, dia nampak tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia pun kata, ya Allah, dengan berkat Muhammad, terimalah doa aku. Allah tanya, bagaimana hang kenal Muhammad? Kaifa arafta Muhammad? Sedangkan aku tak buat dia lagi. Kata Nabi Adam, masa hang buat aku, hang tiup roh aku ternampak di arash, saqul arsy, di kaki arash itu tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Para ulama hadis kata hadis ni hadis palsu, hadis batil, cerita daripada Israiliyat, kena buang tong sampah. Kalau benarlah hadis ini, maka nilai Nabi Adam sangat hina. Maka Allah menyatakan laula Muhammad ma khalaqtuk. Kalau tidak kerana Muhammad, aku tak buat hang. Nampak bagaimana? Bukan kata Nabi Adam, kita ni hadam nikah ni, ada anak ada bini lah. Kita ni saja, saya tengok orang ni saja, bukan tak mau tengok orang lain saja, nak fokus kan. Saja kita ni dah ada anak ada bini, tak tahu kita balik rumah dengan perut lapak, dia macam-macam lagu duk main keroncong semua ni, kita buka tudung kosong. Tapi duk tengok bini kita duk suap makan kat anak, kita kata kat abang tak ada masak buat apa kat abang. Bini cakap macam tu, tapi tak ada lah bini cakap lagu tu. Kalau ada dia cakap lagu tu, kita boleh menangis kalah ayat mata duyung. Sikit ayat mata duyung, banyak lagi ayat mata kita kecil hati. Hang boleh masak kat anak hang sekepoi, hang tak teringat kat aku? Masya, tak apa dah masak pi terak pula belanga. Sakit hati kita. Ini Tuhan buat Nabi Adam, ambil tanah sana, ambil tanah sini, goi kepui-kepui, bentuk jadi makhluk dengan roh dia, dia tiup dengan kederah dia, tangan dia buat sikit-sikit, dia arah malaikat semua sujud. Tiba-tiba dia kata, kalau bukan Muhammad, aku tak buat hang. Itu kalimah hina ke Adam. Quran kata, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Isytihar, besar-besar punya isytihar di hadapan malaikat, aku nak buat khalifah. Tiba-tiba bagi tahu, laula Muhammad ma khalaqtu. Kalau bukan kerana Muhammad, aku tak buat hang wahai Adam. Bermakna khalifah tu bukan Adam, Muhammad. Ini penghinaan kita daripada anak cucu yang tak ada nilai di hadapan Tuhan. Habis pasal apa Tuhan muliakan kejadian Adam? Walaqad karramna bani Adam.
Itu cerita-cerita yang kena tolak total. Buang, tong sampah. Wajib kita tolak. Menghina para Nabi. Tapi daripada kisah tu lahir amalan di kalangan orang tua-tua lama. Bila dengar azan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, marhaban bi qurrati aini, marhaban ya habibi wa qurrati aini ya Rasulullah. Cuma palit tang-tang. Cuma mana kita nak abang, Pak Cik, amalan ni tak ada. Tak ada lah dah hang tak buat. Dia senang. Tak ada lah dah hang tak buat, tak ada. Cuba kalau hang buat ada. Pak Cik, amalan itu menghina Nabi Adam. Amalan itu dibuat kerana kononnya Adam melihat nama Muhammad di Arash. Tidak. Dicerita hadis-hadis yang sahih menceritakan bagaimana Arash dibuat. Hadis-hadis sahih menceritakan bagaimana batang tiang Arash dibuat. Hadis-hadis sahih menceritakan bagaimana malaikat ampung Arash. Tidak ada kaitan dengan Muhammad di atas Arash. Tidak ada. Yang adanya apa dia? Hadis-hadis sahih menyebut selepas dah Tuhan buat dah Arash yang besar tu, dia bersemayam pula di atas kebesaran itu. Yang tu pula orang tolak. Yang kalang kabut tu orang terima. Susah nak pasang, nak susun balik. Sebab apa? Bila kita sebut ilmu tafsir, dia sesuatu yang telah difahami dengan cara yang begitu mudah, sehingga tafsir tak difaham secara nas. Maka kalau ayat itu kosong, tidak ada tafsiran, kita kekalkan dengan makna yang kosong itu, tak payah kita tafsir. Tapi kalau ayat itu ada tafsir daripada Nabi, mesti kita jumpa hadis itu, mesti kita jumpa. Karena itu ikhwatul iman, itu di antara perkara yang kita kena jelaskan kepada orang. Jangan tafsir sombrono. Jangan buat tafsiran-tafsiran sendiri. Orang tafsiran yang guna akal, guna kaum sendiri, guna adat sendiri. Masya Allah, kesemua itu tidak dibenarkan. Karena itu tugas para ulama ialah menjelaskan makna Al-Quran. Menjelaskan makna Al-Quran. Kami turunkan kepada kamu Al-Quran Muhammad litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim, supaya kamu menjelaskan kepada orang apa yang kami turunkan kepada kamu daripada Al-Quran. Jelaskan kepada mereka. Untuk apa? Supaya mereka itu mau berfikir. Masya Allah. Hidayah Allah ini kena sampaikan pada orang walaupun dia jahat macam mana pun. Ada satu orang jahat, nama dia Fir'aun. Agak-agak kita lah teringin nak buah nama anak, nama cucu Fir'aun. Kita buat kekah. Orang tanya cucu hang nama apa? Cucu aku nama Zul Fir'aun. Zul Fir'aun? Bukan kata kita terkejut. Kawan hang nak type nama di Jabatan Pendaftaran pun ketak Zul Fir'aun. Ya, mai seorang Zul Namrud. Nama anak tak teringat kita. Jahat tak payah cakap, cemar tak payah cakap, kalang kabut, zalim tak payah cakap. Zalim dia paling kemuncak, bergegar alam ini, ana rabbukumul a'la. Gegar alam ini. Masya Allah. Tetapi apa yang Tuhan kata? Hidayah Allah ni lagi dahsyat daripada orang yang jahat. Kita kata kawan tu kahak, hidayah Allah lagi dahsyat daripada kahak dia tu. Apa Tuhan kata? Izhaba ila Fir'aun innahu tagha. Mai kita tengok dia jahat terang mana? Oh dahsyat. Mantiqul Quran, mantik yang Quran mai ni lagi hang jahat aku pi. Dia torture pada orang jahat. Kita kata kita jahat, orang tengok kita lari berselerak, tiba-tiba ada orang mai jumpa kita. Mental kita tertorture. Alamak, dia tak takut ke aku? Ingat tak cerita Singapura yang Balin Todak tu? Apa nama dia? Hang Tuah ke? Hang Nadim. Ya, satu budak saja. Tapi budak tu bagi torture pada pembesar-pembesar yang ada. Budak kecil aja. Orang Kelantan kata kecil sokmo. Kecil aja budak tu, tapi dia torture pada pembesar. Raja tanya, ni macam mana ni Todak? Duk main tikam orang. Musim Todak dia tikam sampai kita tak boleh nak piknik. Dia tikam orang. Todak ni dia tikam orang pergi tepi pantai. Pergi masjid dia tak tikam. Orang dulu bodoh. Dia duduk pergi tempat duk kena tikam. Tanya pakar matematik, pakar ilmu alam, pakar geografi, panggil pakar saintifik, pakar motivasi.
Semua kata tak boleh. Ada satu pakar yang diiktiraf, ada tauliah, pakar tu kata kita pakai tahan badan. Tu dia otak pakar. Otak pakar. Dia suruh tahan badan. Berapa orang nak tahan badan? Main dengan Hang Nadim ni, kecil, budak kecil. Tu orang tua-tua kata, kandung kecil, otak bergeliga. Tengok ni, otak ni boleh buat batu cincin. Orang dia kecil. Hang Nadim bagi tahu apa dia? Tuanku, ambil batang pisang. Kalau dia todak orang, mati orang, rakyat tuanku pelan susut. Ambil batang pisang, dia melekat, biar dia hanya mati. Dia torture kepada siapa? Dia torture kepada ni Panglima, Pang 6, Pang 7 ni. Dia torture. Satu budak kecil boleh ada idea berenang. Raja terima, kita terancam. Fir'aun kata dia Tuhan. Allah kata kepada Musa, izhaba ilal Fir'aun. Mental dia kena torture. Semua main minta kat dia. Musa dengan Harun pergi dakwah kat dia. Torture dia mental. Mental dia jadi. Quran kata faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkar aw yakhsha. Allah tahu dia tak berubah, tapi Allah guna bahasa la'allahu. Ini nama dia la'alla turja. Mudah-mudahan, diharapkan dia berubah, walaupun di sisi takdir dia tidak berubah. Kenapa? Ini menunjukkan la'alla itu menunjukkan hidayah Allah itu disampaikan kepada seluruh alam. Ada alamnya kebaik tak menerima, tetapi Allah itu Rabbul Alamin. Dia yang mentadbir alam. Disampaikan. Masya Allah, ikhwatul iman. Itulah risalah Allah. Sampai pada semua orang, risalah Allah. Pasal itu orang nak terimakah, orang tak terimakah, itu hal yang kedua. Kalau kita fikir orang tak terima, tidak ada usaha dakwah kita boleh buat. Kalau saya fikir, kita nak pergi malam ni kuliah, orang ada ke orang tak ada? Saya nak kena telefon dulu. Abang kita. Abang, orang ada ke orang tak ada? Abang kata nanti saya pergi tanya tiap-tiap rumah, hampa nak mai ke hampa tak mai? Tak mungkin dakwah boleh berkembang. Karena itu kebatilan. Batil itu bila dia mai, dia rempuh. Batil dia tak peduli. Dia mai, dia cerita. Logik ke tak logik ke tak peduli. Kita panggil satu orang main ceramah, dia cerita aja. Dia kata, tuan-tuan, bawah dunia ni ada seekor lembu duduk tidur. Bila lembu tu menguat, tu jadi gempa apa ni. Dia tak peduli akal masuk tak masuk. Dia cerita, hampa nak dengar, hampa dengar, tak dengar paling kuat bagi hampa. Itu sifat batil. Karena itu batil dia kukuh. Tetapi Quran menyatakan, apabila ja'al haq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Karena itu bila orang tafsir Quran dengan jalan batil, kita kena tafsir dengan jalan benar. Kerana sifat batil, bila dia tengok benar-benar, dia ambil alih tempat lain, dia pergi tempat lain, dia tak boleh duduk. Kerana itu ikhwatul iman, dalam dunia ilmu tafsir ini kita kena jaga perkara itu. Kita baca satu ayat Quran, kita kena tengok bagaimana para ulama membahas. Kitab tafsir yang agak tua yang selalu kita buat rujukan adalah kitab Imam Ibn Jarir At-Tabari. Orang panggil dengan nama Tafsir At-Tabari. Ini yang agak tua. Cara dia menyusun tafsir itu agak tua, klasik. Turun sikit daripada dia yang dekat dengan kita ini adalah Qurtubi. Agak dia punya tafsir itu bernafas muda sikit. Turun sikit daripada Qurtubi, Ibnu Katsir. Ibnu Katsir punya tafsiran dia agak pertengahan, sehingga kan semua zaman dan semua iklim manusia boleh menerima, kerana cara dia tafsir dia banyak bergantung kepada ayat, kepada riwayat. Satu ayat dia bawa hadis, satu ayat dia bawa hadis. Turun sikit daripada Ibnu Katsir, kita kata Adwaul Bayan, Muhammad Amin Asy-Syanqiti, seorang Maghribi. Muhammad Amin Syanqiti ini seorang yang hebat. Dia dengan kita pun dekat. Dalam 1000 hijrah begitu saja dekat dia dengan kita. Tetapi Allah beri ilmu tafsir pada dia hebat. Dia punya tafsir berlain daripada Tabari, berlain daripada Ibnu Katsir, berlain daripada Qurtubi. Kenapa? Dia mengambil satu pendekatan yang paling hebat, iaitu tafsirul Quran bil Quran. Dia tak akan cari hadis Nabi.
dia cari Quran, menafsirkan Quran yang ni paling original, dan dia berjaya buat 10 jilid Adwaul Bayan, 30 juzuk. Subhanallah, kehebatan dia. Hebat orang ni. Tapi orang ni orang dekat dengan kita. Satu hari Imam Syanqiti ini, Muhammad Amin Syanqiti, dia seorang Maghribi, dia masuk pergi ke Mekah. Tiba-tiba dia terserempak dengan Raja Maghribi. Raja Maghribi meminta nasihat kepada Muhammad Amin Syanqiti dalam Masjid Madinah. Raja Maghribi kata kepada Muhammad Amin Syanqiti, beri sikit nasihat. Aku dengar hang ni orang hebat, hang pun orang Maghribi. Maka Muhammad Amin Syanqiti memberi 10 nasihat kepada Raja Maghribi, yang 10 nasihat dia itu dibukukan. Dalam 10 nasihat dia menginsafkan raja. Subhanallah. Siapa berani dakwah ke raja? Oh, saya tak berani. Tambah Raja Kapur, oh lagi tak berani. Pasal dia ada kuasa. Tak berani. Muhammad Amin Syanqiti dalam Masjid Nabawi, dia memberi nasihat kepada raja. Nasihat yang pertama dia masukkan ketika Raja Maghribi minta nasihat. Dia kata, wahai tuanku, kenalilah Allah dengan jalan tauhid. Tuanku, jangan kenal Allah dengan jalan yang lain. Tuanku, kenal Allah dengan jalan tauhid. Subhanallah. Kita lah agak-agak lah. Kalau raja panggil kita pergi berceramah di istana, kita nak cerita pasal mati ke nak cerita pasal lawak lah? Kita nak abang, tuanku, mati itu, tadi saya terima satu SMS daripada kawan. Dia punya beat kata tu sangat bagus. Dia kata, ingatlah satu hari kita akan pulang bertemu Allah. Jadilah seperti bunga sakura, dia kata. Dulu pernah tengok budak sakura, Jepun punya, Tokyo punya, yang dia bubuh snow di belakang tu, budak sakura. Dulu ada penyanyi nama Sakura, Jepun punya. Hampa tak tahu, hampa muda lagi. Zaman dulu Sakura. Dia kata, jadilah seperti mana bunga sakura. Bunga sakura, dalam SMS tu dia kata kat saya, bunga sakura hidupnya tidak lama, tetapi kemana dia pergi, kemana dia tumbuh, dia mencantikkan suasana. Oh, subhanallah. Dia kata kat saya dalam SMS itu, dia kata, peganglah dunia dengan tangan, simpanlah akhirat dalam hati, nescaya akan jadilah benih-benih syurga di akhirat nanti. Oh, hebat orang ni. Jadi kalau jumpa dia, saya nak bagi tokoh Ma'al Hijrah. Subhanallah. Muhammad Amin Syanqiti rahimahullahu ta'ala, dia kata kepada Sultan Maghribi, Raja Maghribi, dia kata, tuanku, kenallah Allah dengan jalan tauhid. Allah itu ada tauhid uluhiyah, rububiyah, asma dan sifat. Sebelum tuanku memerintah, tuanku izinkan diri tuanku diperintah oleh Allah Rabbul Alamin. Masya Allah. Satu nasihat yang sangat hebat. Kemudian perkara yang kedua, dia kata kepada Raja Maghribi, dia kata, tuanku, Allah pernah menyamakan keadilan dengan tauhid. Allah samakan keadilan dengan taqwa. Dan Allah itu sandarkan keadilan itu pada diri dia. Dan Allah nyatakan bahawa imam yang adil akan dirahmati, dinaungi di hari akhirat. Sangat hebat. Nasihat yang sangat hebat. Kalau Raja Maghribi itu minta nasihat kepada saya, dia kena maki, ya. Ni apalah dia buat gila, sudahlah. Kain kuning tu buanglah. Mati pun pakai kain putih lah. Lagu tu punya nasihat, nanti daripada Penang nanti pindah pergi ke Munting. Tapi Muhammad Amin Syanqiti tidak. Kenapa? Ud'u ila sabili rabbik. Kita dakwah orang kembali pada Allah. Kita bukan dakwah orang pali kepada kita. Tak penting. Hari ini dia dengar dakwah kita, lepas tu kita berpisah dengan dia. Tapi selama kita berpisah dengan dia, dia kembali pada Allah. Itu yang benar. Tapi dakwah kita hari ini, kita nak orang kembali kepada kita. Bila kita dakwah, kita pesan, mai kuliah saya kerak sikit lah. Kita nak orang kembali pada kita, itu salah. Itu bukan dakwah. Itu orang putih panggil apa? Self-interest. Kepentingan diri. Tak betul.
Karena itu dakwah Imam Muhammad Amin Syanqiti sangat hebat dakwah dia. Karena itu bila kita bercakap dunia dakwah, dunia tafsir, kita akan gabungkan buku-buku ini. Tabari, kita kena tengok Tabari, dia kitab tua. Qurtubi kita kena tengok kerana dia banyak main bahasa Arab. Kadang-kadang bahasa Arab tu kita tak faham. Kalau Qurtubi memberi penjelasan, orang Arab biasa sebut kalimah ini, apa mafhum dia, apa makna dia, dan kenapa bahasa Arab tu dipakai oleh Al-Quran, dan bahasa Arab yang sama ada dalam hadis, kenapa Nabi pakai. Perlu tafsir Qurtubi. Kita perlu Ibnu Katsir. Sebab apa? Sebab Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, dia memberi tafsir kepada kita yang kita tak jumpa dalam Qurtubi, iaitu riwayat demi riwayat, riwayat demi riwayat. Dia muatkan kepada kita riwayat. Ayat ini turun di mana, berkenaan dengan siapa, apa maksud dia. Ada hadis yang sandar, dan kita perlu kepada Muhammad Amin Syanqiti Adwaul Bayan. Kenapa? Dia tafsir Quran dengan Quran. Tafsir yang paling baik Quran dengan Quran, kemudian Quran dengan hadis, kemudian Quran dengan bahasa Arab, baru tercentum sebuah tafsir. Kerana itu ikhwatul iman, walaupun kita baca juzuk amma, alah ada apa juzuk amma? Orang kata ada apa juzuk amma? Ya memang tidak ada apa-apa. Tadi itu imam baca wailul lil mutaffifin. Allah semua kita tahu. Kita pejam mata boleh baca, buka mata pun boleh baca, dalam tidur pun boleh baca, sambil sokok pun boleh baca wailul lil mutaffifin. Kita pun hafal. Tapi sangat penting kalau kita nak memberi terjemahan apa makna wailul lil mutaffifin. Apa makna wail? Wail mungkin dari segi bahasa Arab ada makna, tetapi kenapa Quran pakai wail? Dan kedudukan wailun dari segi harakat bahasa, dia muqassar ke dia fusha? Kenapa dari segi harakat bahasa, kedudukan bahasa, dia bahasa fusha ke bahasa ammiyah, bahasa muqassar, bahasa market? Wailun, dulu orang hang ni betul-betul punya wail. Apa itu wail? Dia wahyu Allah, wahyu besar, jangan main dengan wahyu. Karena itu bila wahyu sebut satu benda besar, wahyu sebut tabbat yada abi lahabin wa tab, ai besar, jangan main-main. Tabbat dengan makna celaka, binasa. Binasa. Siapa dia? Yada, tangan, abi lahabin wa tab. Ni Abu Lahab, besar. Orang ni tangan dia kita kena jauhi, cerita dia kita kena jauhi, nama dia kita kena jauhi, apa berkaitan dengan dia kita kena jauhi. Sirah ayat mencelakakan dia. Tiba-tiba orang hari ni dia buat maulud Nabi, dia kata Abu Lahab pun buat maulud Nabi. Apa punya kepala otak dia ada ni? Quran mencelakakan orang itu. Salah satu kita buat maulud Nabi pasal apa? Pasal Abu Lahab buat maulud Nabi. Malu kita dengan Abu Lahab. Hang nak malu dengan si celaka ini? Hang nak malu dengan ahli neraka ini? Patutlah kena kata, ya Allah, jauhkan aku daripada apa yang pernah dia buat ketika dia hidup, kerana semuanya sampai ke neraka. Besar, tapi orang kita tak faham. Dia tak faham bahasa Quran. Dia kata Abu Lahab diringankan azab dalam neraka pasal buat maulud. Oh, bagus. Kalau macam tu kita pesanlah kepada orang-orang kafir, perbanyakkanlah buat maulud, nanti siksa neraka korang. Hamba tak payah masuk Islam, kerja hamba buat maulud ya. Nah, hamba lah pada Cina-Cina yang ada apa habaq. Tuan, kami dalam Islam ada contoh Abu Lahab. Abu Lahab buat maulud, lepas tu siksa neraka. Tak apalah, walaupun hampa stay dalam neraka, at least korang mudah aja buat maulud. Nanti masuk bulan maulud, hantar beras 2-3 kampik ke masjid, hantarlah 2-3 van mana punya marhaban mai, buat maulud, insya-Allah tahun tu kalau mati ringan siksa neraka. Pasal apa? Abu Lahab dah tunjuk contoh. Masya-Allah. Yang Abu Bakar dok ada, dia buat buta mata. Abu Bakar ni bukan kata masuk neraka. Neraka pun dia tak tengok, dia ahli syurga. Kenapa tak ikut sunnah dia? Ikutlah sunnah Abu Bakar. Ini orang yang tidak memerhatikan ayat-ayat Al-Quran.
Karena itu Al-Quran menyatakan afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa kamu tidak mau melihat setiap ayatnya Allah pakai itu? Ataupun memang hati kamu tak tercapai kerana hati kamu tak diberi hidayah oleh Allah? Ya ikhwatul iman, hafal satu bab, reti makna satu bab, kita reti asbabun nuzul ulumul Quran tentang ayat yang kita hafal satu bab. Tapi yang paling penting daripada semua bab, ayat itu boleh menyentuh dak jiwa si pembaca. Itu masalah. Kita pergi ke Mekah, kadang-kadang tu imam macam Abu Talib, dia jadi imam, dia baca Fatihah je dia teriak. Kita naik pelik. Kita kata tu imam ni bilang betul Fatihah bukan Yasin. Kalau baca Yasin teriak betul lah, Fatihah tak nampak pun cerita neraka kat situ. Tidak, hati dia tersentuh dengan hidayah. Quran kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bila sampai tu hati dia berkocak, hidayahkan aku ya Allah. Dia rasa penting hidayah Tuhan. Kalau dia tak dapat, dia akan jadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dia memeronta jiwa dalam Fatihah supaya dia dipilih mendapat siratal mustaqim. Teriak dia. Masya Allah. Pasal itu Umar Al-Khattab kata apa? Kalau ada sunnah Rasulullah yang tak boleh membersihkan kamu, kamu tidak akan bersih sampai kiamat. Kalau ada sunnah Nabi yang tak membersihkan jiwa kita, apa sahaja sunnah, tak bersihlah kita sampai hari kiamat. Masya Allah, Masya Allah. Karena itu ikhwatul iman, bila kita kata tafsir, walaupun bunyi juz'u amma, surah lazim, Allah, amma itu terjemahan banyak sekarang, boleh tengok apa makna amma yatasaalun. Tapi dah, surah amma turun di zaman Nabi, maka ummah jadi dua. Satu ummah terhidayah dengan juz'u amma, satu ummah bertambah engkar dan kufur dengan juz'u amma. Kenapa jadi begitu? Juz'u amma, terutamanya amma yatasaalun, menceritakan tentang akidah, hubungan hidup dengan akhirat, menceritakan hubungan hati dengan hari kebangkitan. Bagaimana mungkin hari yang pasti? Hari yang pasti. Seperti kita ikhwatul iman, kita hari-hari yang berjalan itu, kadang-kadang kita duduk, kita terpejam mata, kita terfikir, satu hari aku akan rasa macam mana sakitnya roh keluar daripada badan. Pasti aku rasa, pasal aku sedang hidup. Hari ni kita tengok kawan tu rebah, malaikat ambil. Kawan tu diambil ketika bawa motor accident, tangan putih, kepala terkeluar. Allah Akbar. Hari yang kita lalui ini akan ada malaikat tunggu kita. Bagaimana nasib kita masa tu? Masya Allah, Masya Allah. Saya katakan kepada seorang sahabat, saya kata sahabat, kubur lagi dahsyat daripada matahari yang atas kepala kita. Ya, kita akan lebih panas hidup dalam kubur walaupun tidak ada cahaya matahari. Betul. Azab dalam kubur lebih teruk daripada azab di bawah cahaya matahari. Kita kata mungkin masuk dalam kubur gelap, matahari tak ada, apa tak ada, lega, kawan yang mati tu lega, tak kena cahaya matahari. Subhanallah. Cuba antum masuk rumah flat, tutup tirai, tutup pintu, jangan bagi cahaya matahari masuk, tutup aircon, tutup kipas, peluh lagi cepat. Lagi cepat tak boleh bernafas. Lagi cepat sakit kepala, lagi cepat sesak nafas. Kenapa? Makin matahari tak masuk, lagi azabnya hang rasa. Kalau orang dalam kubur tu, dia boleh bongkar kubur dia keluar, dia lari, dia kena cahaya matahari, dia lega. Kita masa hidup pula, awak lah panas macam nak mampuih, panas macam nak mampuih, tak mampuih lagi. Dah 2 tahun dah duk cakap begitu. Ya, kita akan lalui. Saya hanya bercakap kata mati itu benar, kubur itu benar, saya akan lalui. Bila dalam ilmu Allah, bila kita lalui ayat-ayat yang diperselisihkan oleh umat-umat dahulu. Pasal itu Allah kata amma yatasaalun. Apakah sedang mereka pertikaikan itu? Daripada apa depa duk yatasaalun, bertanya, tanya dengan nada terkejut. Tanya dengan nada terkejut. Tanya dengan nada tak tahu. Subhanallah. Ramai ikhwatul iman orang, kita sampaikan kebenaran, dia kata saya tak tahu.
Bila kita baca hadis, benak dia dengar hadis. Hadis tu masuk dengan akal, masuk dengan jiwa. Allah tembak masuk hidayah. Dia kata, Masya Allah, saya tak tahu. Ya, ramai orang tak tahu. Saya katakan kepada sahabat, kalau sahabat sembahyang cara Rasulullah, sahabat tak kena was-was. Dari sahabat dia usalli, lepas tu angkat takbir, Allah, lepas tu niat mesti duduk dalam kandungan pula. Dalam kandungan takbir, duk Allah. Hari Jumaat macam tadi lagi kalut. Pasal dia ada ta'yin nafsah, menentukan imam atau makmum dalam kandungan takbir. Nafas jadi panjang. Lucutlah satu ta'arat, qasad, ta'arat, ta'yin dan ta'yin nafsah, tak ada dalam kandungan takbir. Takbir tidak sah. Subhanallah. Orang jenis baru buat operation, dia kena penyakit asma, 3 kali dia takbir, baru lepas. Tu pun lepas Fatihah tak dan. Penat. Macam ombak tsunami main baru ni. Kenapa susah sahabat? Tuhan tidak memfardukan ibadat susah. Allahu Akbar. Takkan antum tak ada niat? Duk naik motor tu, semua tu niat lah. Oh, dia kata tak leh. Itu nama dia semayang tanpa niat. Orang bunuh orang pun ada niat. Hantar tak? Mahkamah kata bunuh tanpa niat. Mana boleh dia pegang paip besi bancok tak ada niat? Dia pegang paip besi bancok nak main hoki ke? Semua ada niat. Kalau kita kata ada amalan tanpa niat, Nabi akan berbohong. Kerana hadis menyatakan innamal a'malu binniyat. Semua amal akan lalui niat. Kenapa kita nak teruk baik? Teruk. Rekod muka. Taekwondo, karate semua keluar. Hanya nak takbir. Subhanallah. Tak benar. Kena kembali kepada sunnah Rasulullah. Ingat perkataan Ibn Taymiyah, Allah tidak pernah suruh kita ikut mana-mana manusia dalam dunia ini, kecuali kalau kena ikut, seorang aja kena ikut, Muhammad bin Abdullah. Maka hubungan kita dengan Allah ada pada jambatan Muhammad Rasulullah. Kita nak lalui Allah, kita kena pergi pada Muhammad. Kita nak sembahyang diterima Allah, kita kena lalui Muhammad. Kita nak puasa diterima Allah, kena lalu Muhammad. Tak boleh sembahyang tak ikut Muhammad. Kalau Muhammad tak usalli, jangan kamu usalli. Mai tok guru mana pun dia kata kena usalli, tinggalkan dia. Dia bukan Rasul yang diutuskan. Dia tidak berhak menafsirkan agama, melainkan dia kena ambil bahasa Rasulullah. Ada orang kata kalau hampa sembahyang tak ada qasad, ta'arud, ta'yin, tak sah sembahyang hampa. Subhanallah. Bacakan hadis, sallu kama ra'aitumuni usalli. Bagaimana mungkin dia kata tak sah, sedangkan Nabi kata sembahyang ikut cara Nabi. Inilah Nabi-Nabi dan Rasul yang baru. Hari ini mudah dia bagi kita sembahyang itu tak sah. Tak sah. Kita tak buat kerana Nabi tak buat, dan kita buat kerana Nabi buat. Jangan main-main. Agama ni bukan main-main. Agama bukan tala'ub. Ada ayat daripada surah Taubah. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un qad kafartum ba'da imanikum. Adakah dengan Allah, dengan Rasul dan dengan ayat Allah kamu nak main-main? Jaga baik-baik. Tertanggal iman kamu kalau kamu sudah beriman main dengan Allah dan Rasul dia. Tak boleh main-main. Kena ikut istiqamah. Ada. Puas hatilah kita. Ridha, pasrah, ridha. Terima agama macam seadanya. Fala wa rabbika la yu'minun. Kamu tidak beriman sampailah hati kamu serah kepada Allah. Berhubung dengan kematian, Allah hanya ajak kita buat 4 perkara aja. Tapi sebelum kita nak buat 4 perkara, ada satu perkara yang mesti kita pastikan dahulu. Apa dia? Kawan tu betul-betul mati, bukan pengsan. Yang tu wajib. Tengok dia lena, pergi bagi mandi siap-siap. Jangan buat pasal bunyi bos lagi mati, tak payah mandi dah. Jangan. Mati betul-betul, confirm dia mati. Habis dia mati, sah semua dia mati, baru datang 4 perkara. Apa dia? Mandikan. Apa kehalangan nak memandikan orang? Perintah mati, mandi, habis. Nak tunggu siapa? Saya tak boleh bagi mandi dia lagi. Pasal dia bagi wasiat mandikan dia lepas pilihan raya ke-13. Tak boleh. Wasiat yang terbatal. Amanah raya pun tak pakai wasiat tu. Mandikan saja. Lepas mandi apa dia? Kafan.
Antara mandi dengan kafan, selesai mandi kafan. Tak ada tempoh masa. Kafan. Orang Arab sebut kapan dia faham. Bahasa orang Melayu, kapan. Kapan bermakna tutup pi, tutup mai, habis. Tutup. Lah kapan? Salat. Salat saja. Nabi ajak salat. Lepas salat, tanam. Habis. Itulah agama. Itulah agama. Lain bukan agama dah. Itu saja mai daripada Nabi. Dan kita kena yakin, kita kena pertahan benda itu. Lain tak. Doa. Doa dalam riwayat-riwayat disebut doa. Habis. Orang mati ni memang kait dengan doa tu begitu banyak sekali. Walaupun tak kapan lagi, orang dengar mati terus orang baca doa. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Habis. Orang pergi tengok mayat di atas katil, buka muka, Allahumma ighfir lana wa lahu warhamna wa lahu. Ampun dosa dia, ampun dosa kami. Rahmati dia, rahmati kami ya Allah. Jangan minta kat orang mati saja kita lupa kat kita, minta kat kita sama. Itu sunnah. Semua orang buat. Jadi bila yang kita tak doa kat mayat ni? Sampai masa bagi mandi pun orang tu ajak lagi, jangan duk sembang, baca doa. Orang tu ajak. Sembang jangan. Kalau sembang jangan, baca doa. Kalau doa tak mau baca masa mati, satu je boleh buat, isap okok aja, hilang bahdi. Hilang bahdi. Itu je boleh. Itu je. Betul, saya pernah jumpa mayat orang isap okok dan saya pun tak tahu nak marah ke tak marah pasal apa mayat tu terlampau bau. Terlampau keras. Bau tu. Tak boleh lah, kita pun tak boleh masuk pergi. Hanya dia jadi kita muntah. Kalau orang tua dulu dia kata kunyah apa nama asam apa tu, kulit asam kasturi tu, limau kasturi tu, dia suruh kunyah. Ada yang suruh ambil belacan buatan hidung. Alah, dia kata leceh, ambil gudang garam dah senang, dia potong semua bau. Saya pun tak tahu nak marah pasal dia betul juga masuk akal kan, tapi dia duk isap rokok. Tapi dia kata gudang garam bukan rokok, dia kata ubat resdung. Tapi saya tak pernah tengok bomoh buang resdung pakai gudang garam. Tapi ada pernah jumpa sekali, tapi saya tak kata apa pasal majlis orang. Itu saja agama Sarawak. Kita doa, selalu kita doa orang mati, selalu. Sampai kawan kita pun terrajin lebih, terangsang dengan doa. Dia lalu-lalu jumpa jerat Cina pun, Assalamualaikum warahmatullahi, Allahumma ighfir lahu. Tersilap, dia terrajin lebih tu. Janji orang mati Cina ke, aku tak nak peduli. Aku kira nak bagi kat mereka aja. Ada dia terrajin. Subhanallah, mudah sangat. Habis bagi mandi kapan? Tak payah bincang apa. Dah selesai kapan? Salat. Semua orang tahu macam mana salat mayat. Salat, bahasa Nabi salat. Nabi tak sebut sedekah, Nabi tak sebut kenuri, Nabi kata salat. Inilah kata siapa? Kata Sya'rawi, apa dia? Hati kita telah ditutup untuk memahami wahyu Allah. Tertutup. Nabi kata salat. Lah solat, kenapa lepas sembahyang Zuhur kita tak buat kenuri? Sembahyang 5 waktu kan? Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ambil pisang bulan poket seorang satu, sedekah ke orang. Kenapa tak buat? Kerana tak pernah ada perintah kenuri lepas sembahyang. Hanya perintah sembahyang. Tapi tak, bila mai orang mati, dia pergi kapit dengan pisang, dia kapit dengan kenuri. Siapa punya kerja? Kenapa bab Zuhur kau boleh faham sembahyang habis, habis sembahyang habis, Assalamualaikum, kata hilang, habis tinggi, lepas sembahyang debang-debung zikir apa lebih kurang, lepas tu habis. Tapi bila Nabi kata sallu ala sahibikum, sembahyang pada kawan kamu yang mati, kita tak boleh terima. Hang nak sembahyang saja ke? Tak buat apa-apa, hang tak kesian kat dia? Kesianlah sembahyang mengkuk oi. Kalau tak kesian, tak sembahyang. Dia tak puas hati, dia nak tambah, dia nak buat macam hantaran kahwin. Ambil tola buat itik angsa, itik nila, buah mata merah. Dia nak buat lagu tu bagi nampak macam mana dia bagi jahanam itik tu, dia nak bagi jahanam agama dia. Dia tak puas hati, dia tak puas. Betul lah kata Sya'rawi, sebahagian orang ditahan hati dia daripada memahami hidayah Allah. Alasan dia mudah aja. Memanglah Nabi tak ajar, takkan salah kot. Senang. Orang tak kepok tu mudah. Nabi, betul lah Nabi tak ajar.
Ya Nabi tak ajar. Mungkin Nabi sibuk tak ada buat. Lagi sempoi. Lagi sempoi dia buat. Masya Allah. Itulah semalam saya katakan kepada sahabat dalam kuliah usul sunnah itu. Saya katakan, kita tak hidup zaman Nabi satu rahmat yang besar. Kalau kita hidup zaman Nabi, pening Abu Bakar dengan otak kita. Mati dah semua habis, kita duduk zaman Abu Bakar. Kita nanti pergi tanya ke Abu Bakar, ni Nabi dah mati sebulan, tak buat kenuri arwah ke? Pening Abu Bakar. Abu Bakar kata Nabi tak ajak. Memang Nabi tak ajak, tapi apa salahnya Abu Bakar? Abu Bakar tu boleh jadi macam mana bakar kita, tahu tak? Kita punya otak ni dia terlingkup semua apa yang ada. Alhamdulillah hiduplah zaman lah ni. Agama tak rosak zaman hari tu. Kalau ada, mampu. Kita tak boleh faham agama. Kenapa tak tahu? Salah satu dia mungkin kerana tafsir-tafsir kepada agama tidak berjalan di atas wajah yang sebenar. Mungkin. Ayat-ayat yang masuk tak ditafsir dengan hadis-hadis Nabi. Tak ditafsir. Ditafsir dengan jalan begitu sahaja. Dulu amanah para ulama apa dia? Imam Malik, Imam Ahmad, kita ambil imamnya mula yang buat musnad, yang menyusun sanad-sanad. Memang tercatat dalam muqaddimah musnad Imam Ahmad. Apa dia? Orang bertanya pada Imam Ahmad. Imam Ahmad imam yang terkenal. Kata Imam Syafi'i, kharajtu minal Baghdad. Aku keluar daripada Baghdad. Aku tak jumpa satu orang yang lebih alim, lebih zuhud, lebih wara' daripada Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i memuji Imam Ahmad yang wara'. Ada perkara ni Imam Syafi'i cedok daripada Imam Ahmad. Apa dia? Sanad hadis. Ada perkaranya Imam Ahmad cedok daripada Syafi'i. Apa dia? Usul. Usul dalam fiqh itu diambil daripada Syafi'i. Tapi Syafi'i cedok bagaimana menilai sanad hadis daripada Ahmad bin Hanbal. Dia mengajar. Tertulis dalam muqaddimah musnad. Orang tanya dia dua soalan. Dua-dua dia tak jawab. Dua soalan orang tanya dia. Orang tanya, wahai Ahmad, apakah pandangan kamu tentang hadis ini? Dan apakah pandangan kamu tentang hadis ini? Dia diam. Dia sebut dua perkataan. Dia kata, la adri, Allahu a'lam. Aku tak tahu, Allah yang tahu. Adakah kerana dia tak baca? Dia baca. Sebab apa? Sebab agama ni perlu ada bukti, sanad. Apabila sanad itu salah, itu bukan agama. Maka dia menyatakan, aku tak tahu. Seolah-olah dia menyatakan, ini bukan agama. Itu cara muhadisin menolak agama. Bila para muhadisin kata, aku tak tahu, maka jangan buat. Seperti para muhadisin yang baik-baik ni, bila orang cerita, tuan, orang ni bagus, dia cerita hadis ni, para muhadisin diam. Ya, aku kenal dia. Sebut, tuan, orang ini ambil daripada orang ini. Ya, aku kenal dia. Ambil daripada orang ini. Ya, aku kenal dia. Memang dia ni orang bagus. Tuan, kami dengar hadis ni daripada orang ini. Tiba-tiba dia diam. Dan dia akan kata, huwa syekhul majhul. Dia syekh yang tidak dikenali. Apabila muhadisin kata macam tu, bermakna agama terputus di situ. Maka jangan ambil hadis itu daripada orang itu. Kerana orang itu, orang hadis tak kenal. Siapa dia tu? Nama dia tak terkenal. Lahir di mana? Mari di mana? Kita hari ini ikhwatul iman, sistem itu tak ada. Hang mailah. Siapa cerita pun betul. Cerita betul. Cerita betul. Sampai orang boleh cerita dia duduk di depan makam Ibrahim. Orang banyak sangat. Tiba-tiba dia nampak satu orang berpakaian putih panggil dia pun ikut. Dia itu pula ajak dia tawaf, orang pikuk kanan, dia pikuk kiri. Pun orang boleh terima. Pun boleh terima lagu tu. Oh, dia kata subhanallah, saya tawaf. Hebat. Hebat lagu mana? Hebat, saya potong kok kiri, dia potong kok kanan. Lagu tu orang boleh terima. Tak peduli dah siapa mai. Siapa mai tak peduli. Subhanallah. Khilaf betul-betul dengan hadis. Allah tidak memberi hati untuk memahami hidayah Allah. Dan hati itu ikhwatul iman, kalau Allah tak bagi kepada kita, subhanallah, sedih kan? Habis kita tak boleh buat apa-apa. Kita tak boleh berturun apa-apa pada orang.
Dan agama ni kita tak boleh bukti apa-apa, masya-Allah. Kerana itu alhamdulillah, buktikan agama dengan dua jalan. Al-Quran, apa maksud dia? Macam ada orang baca, jaga yang semayang pun masuk neraka, baca ayat ikut suka, ada bedai ayat apa dia nak bedai, dia bedai. Fawailul lil musallin, senang dia bantai. Macam ayat tu pak ciri lagi mak dia buat, bedai ikut dana. Ingat dia kata fawailul lil musallin, ancaman orang. Mai pula tok guru tajwid terlebih reti. Saya pun ada guru tajwid juga, tapi tajwid lain lah. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Tak boleh berhenti kat sini ni. Fawailul lil musallin, tak boleh berhenti sini. Nanti makna dia qabih, makna dia huduh. Nanti makna dia semua orang yang sembahyang masuk neraka. Maka dia kena berhenti depan sikit. Fawailul lil musallin, fawailul lil musallin. Tak boleh berhenti situ, kena berhenti pada alladzinahum. Habis tak ada alladzinahum, sekali lagi ibtidak balik alladzinahum sampai habis. Kata kenapa? Nanti makna qabih. Qabih tang mana? Kerana Tuhan kata celakalah orang yang sembahyang. Tiba-tiba kita berhenti, maka orang yang tak sembahyang dia seronok tengok kami tak sembahyang, tak celaka pun. Nampak sembahyang celaka. Inilah tafsiran yang sangat dicela oleh agama. Bagi sebab lain pasal apa tak boleh berhenti ke situ, mungkin ayat tak sempurna, ataupun berhenti itu berhenti yang jangan kaitkan dengan maksud ayat. Kenapa? Kerana dari segi ilmu tafsir, makna dia bukan orang yang sembahyang. Bukan makna orang yang Sa'ad bin Abi Waqqas tanya pada Nabi, ya Rasulullah, apa makna fawailul lil musallin? Orang yang sembahyang masuk neraka macam mana? Apa Nabi jawab kepada Sa'ad bin Abi Waqqas? Nabi kata humul musallin, mereka adalah orang yang sembahyang an awqati, orang yang sembahyang luar daripada waktu dia. Bukan kita. Kita sembahyang isyak tadi pukul berapa? Ada pukul 6 pagi. Dah bang-bang kita sembahyang. Habis kok mana yang celaka orang sembahyang? Yang celaka daripada orang yang sembahyang tidak pada waktunya. Itulah maksud ayat itu. Dahlah sembahyang tak ikut waktu, kemudian allazi yuraun, satu macamnya siru cerita pula kat orang. Saya semalam saya sembahyang maghrib, tahu bagi apa saya sembahyang maghrib. Orang bang isyak, depa buat isyak, saya buat maghrib. Cerita tu seronok. Lepas tu dia alhamdulillah lah, dia kata tu pun dapat. Di pasal malam tak dapat tu. Dah hang serupa dengan depa. Hang serupa. Itulah orang yang dilaknat. Kenapa ayat nak jadi rosak? Kenapa ayat nak jadi huduh? Telah ada hadis menerangkan maksud ayat. Kenapa kita pakai ayat itu sembrono ikut hawa nafsu? Falyatabawa maq'adahu minan nar. Ada tempat duduk dalam neraka untuk kita. Jangan main-main. Ini bukan watikah duli maha mulia. Ini Al-Quran. Ini kalam Allah. Perlunya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ada juga ayat-ayat yang Nabi tak terangkan maksud dia apa, kenapa? Telah difahami. Semua orang faham. Alhamdulillahirabbil alamin. Nabi tidak terang apa makna dia. Kenapa? Kalimah alham tu orang Arab faham, Rab orang Arab faham, al-alamin pun dia faham. Betul lah dia faham begitu. Ada ayat faham dengan bahasa, ada ayat faham dengan tafsir, dan ada ayat faham dengan ayat. Itu yang kita berhajat bila kita, walaupun kita baca juzul amma Allah sikit saja, tak ada apa-apa, tapi biar duduk atas track dia. Jangan berhujah sembrono. Ada orang sufi, mereka baca ayat Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Tuhan kamu sampai datang keyakinan. Orang sufi kata yang kami tak sembahyang ni pasal tak yakin. Nanti bila kami dah yakin kami sembahyang, ni hal layak buruk ni. Bukan kata layak buruk. Khalifah tarikat pun cakap macam tu. Bila kita beribadat, bila kita dah sampai makam yakin, tak payah beribadat.
Dia tak tahu kampung makam lagi punya tinggi. Bila main makam yakin tak payah ibadat. Subhanallah. Betul lah, betul. Tapi salah. Hadis Imam Bukhari menunjukkan itu bukan maksud ayat itu. Nabi terang sendiri ketika Osman bin Maz'un mati. Nabi kata atahul yaqin. Telah datang kepada Osman keyakinan. Maka beribadatlah kepada kamu, kepada Tuhan kamu sampai datang yakin. Apa itu yakin? Kematian. Kita selewengkan makna. Banyak ikhwatul iman. Ayat-ayat ni selewengkan makna. Baca ayat. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Berbahagialah orang yang beriman, iaitu orang yang khusyuk dalam sembahyangnya. Betul? Orang yang khusyuk dalam sembahyang dia. Siapa dia orang yang khusyuk sembahyang? Sekali dia angkat takbir Allahu Akbar, dia pana. Bukan kata fana, pana. Pana. Kalau isap okok, tembak pun tak jaga. Khusyuk dia. Maka diangkatlah contoh-contoh. Kononnya Sayyidina Ali sembahyang, Sayyidina Ali tertikam panah. Lepas tu Sayyidina Ali kata sakit-sakit, dia pun nak cabut tak boleh. Kan panah dia macam tu kan. Orang Arab buat kebetul ekor dia berduri. Itu kebijaksanaan orang Arab dalam menyiksa orang. Kita tarik mai hancur isi, kita tarik pergi ke depan pun hancur isi. Dia kena patah. Patah satu penyiksaan. Patah satu penyiksaan. Macam orang isap rokok, tak benar kan dia buka puasa dengan rokok. Satu penyiksaan. Batinku menyerit tiada bersuara. Menyerit batin dia. Sayyidina Ali kata sakit, tunggu aku buat sembahyang 2 rakaat. Sayyidina Ali pun takbir, Allahu Akbar. Habis bagi salam, Ali tanya, cabut dah ke? Ali tak rasa dia cabut. Dan orang yang cerita ni pun rasanya orang Melayu bukan orang Arab. Kenapa? Dia cerita kata dia pergi tarik. Dia pergi tarik busar panah tu, anak panah tu dia tarik. Orang Arab tak pernah tarik, dia kepak mangkuk oi. Itu menunjukkan hadis itu rawahu Melayu. Riwayat orang Melayu. Tak betul. Masya Allah. Habis siapakah orang yang khusyuk? Orang yang khusyuk itu Allah cerita sendiri dalam Al-Quran. Allah cerita sendiri dalam Al-Quran tentang orang yang khusyuk. Bila Allah kata tentang tentang ayat-ayat berkenaan dengan warka'u ma'ar raki'in, aqimis salah, innas salah, dirikan sembahyang, kerana sembahyang itu lakabirah illa 'alal khashi'in. Sembahyang itu berat melainkan pada orang yang khusyuk. Siapa dia orang yang khusyuk? Alladzina yadhunnu, iaitu orang yang ada keyakinan dalam hati dia terhadap hari dia nak bertemu dengan Allah. Itulah orang yang khusyuk. Itulah ayat menafsirkan ayat. Bukan khusyuk sembahyang 2 rakaat rumah terbakar dia tak terbakar. Yang tu bukan khusyuk, yang tu nama membelah hantu raya. Khusyuk bukan begitu. Ya, sahabat khusyuk dalam buat ibadat. Ada yang mati. Kenapa? Khusyuk bukan kebal, yang tu kebal. Kebal. Alladzina yadhunnu, itu orang-orang yang siapa dia? Yazunnu, begitu kuat hati dia tentang hari pertemuan dengan Allah. Itulah orang yang khusyuk. Siapa beritahu? Quran beritahu sendiri makna khusyuk. Subhanallah. Kita silap makna dengan ayat-ayat Allah. Dan itu satu dosa ikhwatul iman. Kerana itu tak apa kita baca surah pendek tak apa. Tetapi kita cuba faham surah itu dengan sunnah-sunnah yang sepatutnya kita faham. Tapi hari ni tak baca lagi lah. Ni saja, kalau baca lagu ni kia mulailah malam ni. Tak baca lagi. Ini hanya bagi tahu sajalah. InsyaAllah pada bulan yang akan datang, hari Jumaat, kita baca juzuk amma. Antum ada di rumah tak baca juzuk amma, bawa. Tengok makna dia. Kita akan tengok insya-Allah apakah satu dua perkara yang kita boleh ambil manfaat. Semoga kita dirahmati dan diberkati oleh Allah dunia sampai akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.